Menarik 10. Panda tertua yang diberi nama Xinjing dilaporkan mati pada usia 38 tahun di Zoo Chongqing di barat China. Panda itu adalah nenek dan moyang kepada puluhan spesies panda dan digelar ibu pahlawan pada usianya yang dianggarkan menyamai seperti manusia yang berusia kira-kira 130 tahun. Panda yang namanya bermaksud bintang baru dilaporkan mempunyai 36 anak yang kebanyakannya tinggal di Amerika Syarikat, Kanada dan Jepun. Xinjing dilahirkan ketika musim panas pada 1982 di tempat pelindungan panda di Baoxing, Xinhuan. Dianggarkan terdapat kurang-kurang daripada 1.900 panda gergasi yang masih hidup di dunia yang kebanyakannya tinggal di hutan di barat daya China. Kementerian Kesehatan KKM mendedahkan maklumat mengenai versi baru virus COVID-19 sebagai B117 yang mula dikenal pasti di United Kingdom sebelum ini. Menurut KKM, varian B117 yang dikesan pada 20 September itu mempunyai mutasi pada protein pepaku yang berfungsi dalam proses pelekatan virus pada sel. Varian yang 70% lebih mudah merebak dikatakan lebih mudah dijangkiti kanak-kanak dan mempunyai beban virus yang lebih tinggi di mana ia lebih sukar dikesan melalui ujian PCR. Matahari buatan Korea Selatan catat rekod dunia baru kerana berhasil mempertahankan plasma bersuhu tinggi selama 20 saat dengan suhu ion lebih 100 juta darjah Celsius. Matahari buatan tersebut dibangunkan Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR). Projek matahari buatan ini juga merupakan kajian bersama Seoul National University dan Columbia University Amerika Syarikat. Sementara itu, KSTAR berharap dapat berhasil melakukan operasi plasma berlanjutan selama 300 saat dengan suhu ion lebih tinggi dari 100 juta darjah Celsius pada tahun 2025. Pfizer menangguhkan penghantaran kumpulan baru vaksin COVID-19 ke 8 negara Kesatuan Eropah EU termasuk Sepanyol sehari selepas EU memulakan kempen imunasi. Pejabat Pfizer di Sepanyol memaklumkan kepada Madrid kelewatan penghantaran ke 8 negara itu disebabkan masalah dalam proses muatan dan penghantaran di kilangnya di Belgium, kata Menteri Kesihatan Sepanyol dalam satu kenyataan. Mengulas lebih lanjut katanya, vaksin mesti disimpan pada suhu ultra rendah sekitar 70 darjah Celsius sebelum dihantar ke pusat pengedaran di dalam kotak sejuk yang direka khas dipenuhi ais kering. Berpuluh ribu orang mengalami ketiadaan bekalan elektrik manakala penerbangan terpaksa ditunda atau mengubah laluan kemarin ketika ribut bela menyebabkan hujan lebat dan angin kuat di sebahagian besar daripada Perancis. Lebih 1/3 daripada penerbangan dari lapangan terbang utama Perancis Charles de Gaulle di utara Paris telah mengalami penangguhan selama kira-kira 50 minit disebabkan oleh ribut. Angin dan hujan melanda di beberapa kawasan sehingga lewat tengah hari, namun salji tebal telah diramalkan di kawasan yang lebih tinggi di selatan negara sehingga semalam. Masalah yang sama dilihat di selatan England di mana angin mencecah 170 km sejam direkodkan di Isle of Wight pada Sabtu malam hingga Ahad. Menarik 10. Seekor kucing yang terperangkap dalam beg plastik dan diselamatkan oleh pekerja kilang pemprosesan sampah di Rusia dilantik sebagai pembantu Menteri Alam sekitar wilayah negara itu. Rakaman kucing itu diselamatkan menjadi tular di Rusia selepas video pengawasan di kilang itu tersebar di media sosial. Doktor haiwan yang merawat kucing itu mengatakan haiwan berkenaan sehat dan diberi makan dengan baik. Kementerian Hal Ehwal Alam Sekitar wilayah Ulyanov mengatakan mereka akan menjaga kebajikan kucing yang diselamatkan dan akan menjadikannya wakil kehormat pelindungan hidupan liar. Malah kementerian itu juga mengumumkan mereka akan mengadakan pertandingan untuk menamakan kucing yang diselamatkan itu. Bermula 1 hingga 14 Januari ini, Indonesia kembali menyekat kemasukan warga negara asing ke republik itu bagi mengekang penularan COVID-19, kata Menteri Luarnya Retno Marsudi. Beliau berkata bagi warga asing yang tiba ke Indonesia dalam tempoh hari ini sehingga Khamis pula, mereka diwajibkan memiliki ujian swab atau PCR dari negara asal.
Katanya warga Indonesia yang berada di luar negara dibenarkan kembali ke negara itu bagi tempoh berkuat kuasanya peraturan baru itu 1 hingga 14 Januari 2021 dengan mematuhi peraturan kesehatan COVID-19 yang ditetapkan seperti menjalani ujian swab atau PCR dan karantin. Sebuah kereta peronda polis yang dinaiki 4 anggota barisan hadapan yang memantau pematuhan prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP terbakar di persimpangan Jalan Sungai Asan, Jalan Paradom pada Ahad. Timbalan Ketua Polis Daerah Sibu Superintendent Colin Babat berkata, insiden itu berlaku ketika anggota-anggota terbabit menjalankan tugas pemantauan statik di bahu jalan berhadapan persimpangan tersebut pada jam 8.45 malam. Secara tiba-tiba, kenderaan yang dinaiki oleh 4 anggota yang masing-masing terdiri daripada seorang polis, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia telah mengeluarkan asap di bahagian hadapan bonet kereta, menyebabkan kesemua penumpang segera keluar dari kereta. Rusia menyatakan jumlah kematian akibat COVID-19 di negara itu 3 kali ganda lebih tinggi daripada sebelum ini, menjadikan negara itu di kedudukan ketiga tertinggi kadar kematian di dunia. Agensi Statistik Rusia Rosstat menyatakan bahawa jumlah kematian yang dicatatkan antara Januari dan November meningkat sebanyak 229,000 kematian berbanding tahun sebelumnya. Sebelum ini, Rusia dikritik kerana hanya menyenaraikan kematian COVID-19 selepas Bedah Siasat Kematian mengesahkan bahawa virus itu adalah penyebab utama. Dengan angka baru yang dikeluarkan Rosstat itu, menjadikan Rusia kini mempunyai angka kematian COVID-19 ketiga tertinggi di dunia. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia komited memperkasakan aspek integriti dan tadbir urus telus dalam pelaksanaan tugasan rutin melalui hubungan kerjasama strategik antara kedua-dua jabatan itu. JPJ dan SPRM dalam kenyataan bersama pada Selasa memaklumkan satu kerangka kerja dan kolaborasi rapat telah diwujudkan ke arah menyuburkan budaya kerja berintegriti tinggi di seluruh pejabat JPJ. Perkara itu diputuskan ketika kunjungan hormat Ketua Pengarah JPJ, Datuk Zailani Hashim ke atas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Azam Baki pada Isnin. Menarik 10.